Ada orang tengok ikan macam ikan arwana hanya seekor ikan saja. Tapi pada kita yang minat, kita nampak lain. Kebanyakan dayung ni untuk nampak cantik je. Bila dayung tu terkepit, renangan dia tu tak smooth. Bila dayung tu turun ke bawah, dia nampak macam gah sikit. Setiap orang apabila masuk dalam tandas, flush, semua orang kena faham dan tahu benda ni mesti akan mengalir ke satu tempat. Tempat tu perlu diuruskan. Walaupun kerja kita ni 3D, tapi kalau tak ada orang yang nak buat, siapa lagi yang nak buat kalau bukan kita? Kita tengok arwana je, kalau dekat kedai ikan ni mesti singgah sekejap. Nak tengok dulu apa spek dia. Ikan tu pendek ke, panjang ke, dayung dia turun ke, mata dia drop ke, warna dia, kita macam tu. Start daripada grooming ni saya buat sebab ikan saya sakit. Celah-celah tulang dia tu ada tisu. Jadi bila dikoyakkan, tisu tu agak lebar sikit. Poin kuantiti ikan semakin besar, semakin lebar, semakin mahal. Renangan lemah gemalai arowana mampu memukau sesiapa saja yang memandangnya. Ralit seakan terapi menenangkan fikiran. Ikan ini memiliki penampilan menawan dengan tubuh panjang, sirip lebar dan warna cerah menjadikannya ikan hiasan yang sangat diminati. Bahkan, ia dianggap sebagai lambang status sosial pada setengah budaya. Memeliharanya memerlukan perawatan khusus dan lingkungan akuarium berkualiti tinggi. Proses dandanan teliti diberikan bagi mengurangkan risiko kepada ikan. Wan Muhammad Effendi Wan Daud, 31 tahun, memulakan kerjaya sampingannya sebagai pendandan arowana sejak 4 tahun lalu. Segalanya bermula ketika dia menghadapi masalah dengan arowana peliharaannya. Dengan kemahiran yang dimiliki, juru teknik sebuah kilang di Senawang Negeri Sembilan ini mula menerima tempahan mendandan dan merawat ikan dari serata negeri. Kini dia bersama rakannya, mesra disapa Adi, mewujudkan bengkel untuk menerima tempahan daripada pelanggan di sekitar Negeri Sembilan. Start daripada grooming ni saya buat sebab ikan saya sakit. Ikan Malaysia Golden saya tu sakit. Jadi kita nak grooming tak tahu siapa nak panggil. Jadi search dekat YouTube, Google semua, ada cara-cara dia buat. Jadi tanya orang pun, dia orang bagi rekomen pakai ubat bius, pakai ubat macam-macam lah untuk pulihkan balik. Jadi start daripada situ saya try pensan kan, walaupun rasa takut sebab mula-mula lagi. Jadi try tu, alhamdulillah jadi, ikan pun sihat sampai sekarang. Ikan tu dah, saya ingat dah 4 tahun dah dekat saya. Penjagaan secara berkala seperti kualiti air dengan kadar pH 6.5 sehingga 7.5 dan suhu air maksimum pada 30 darjah Celsius antara asas dalam memelihara arowana. Jika tidak, ia boleh dijangkiti virus. Virus tu cepat hebat, akan makan sesungut tu. Akan makan, maksudnya sungut tu sama panjang. Bila dah kena panggil, dia akan potong, dia akan pendek sebelah. Jadi kita akan grooming dia, kikis ataupun bagi luka, senang kata. Bila dah luka, dia akan tumbuh baru. Mungkin ambil masa sebulan atau 2 bulan, dia akan sambung panjang balik. Proses merawat dan mendandan harus dilakukan dengan perlahan bagi mengurangkan tekanan kepada ikan selain risiko kecederaan seperti luka dan tertanggal sisiknya. Kaedah memujuk ikan dengan menghalakan plastik bungkusan adalah langkah terbaik berbanding kekerapan bersentuhan dengan ikan ketika masih aktif.
Arowana ini perlu dibius atau dipengsankan sebaik saja ia berjaya ditangkap. Effendi akan membancuh larutan anestetik dan kemudiannya dimasukkan ke dalam kantung berkenaan. Rawatan dimulakan dengan pembedahan kecil pada mata ikan untuk mengeluarkan lemak. Arowana spesies pemangsa memerlukan keadaan mata yang baik untuk memburu. Bagi Effendi dan rakannya, harga yang dikenakan dianggap berbaloi demi memastikan ikan pelanggan kelihatan sihat. Tapi start daripada 200 hingga 250 lah. Kalau yang 200 tu biasanya orang akan buat ekor, grooming biasa lah. Ekor, dayung, mulut je. Mata dia tak termasuk. Sebab mata ni tak semua orang boleh buat. Resiko dia banyak lah untuk mata ni. Jadi kalau untuk yang 250 tu termasuk mata ataupun kita cas full body. Sirip arowana biasanya lebar dan kuat, membolehkannya bergerak dengan cekap di dalam air. Semakin kembang, semakin bernilai. Dengan cara mengoyakkan tisu pada bahagian badan berkenaan dalam tempoh beberapa minggu, ia akan bercantum semula dengan tisu baharu dan menjadikannya lebih kembang. Sebab dia poin kualiti ikan semakin besar, semakin lebar, semakin mahal. Fungsi dayungnya juga membantu arowana mengawal arah dan kelajuan, menjadikannya pemangsa yang efektif. Selain itu, dayung juga sering digunakan untuk menggambarkan cara ia berenang, menambah daya tarik visualnya sebagai ikan hiasan. Kebanyakan dayung ni untuk nampak cantik je. Bagi dayung tu turun, lagi nampak garang ikan tu. Bila dayung tu terkepit, macam renangan dia tu tak smooth. Macam malu-malu. Bila dayung tu turun ke bawah, dia nampak macam gah sikit. Untuk dayung, satu turun ke bawah. Satu lagi dia panjang. Kita panggil dayung samurai ataupun slayer. Bila slayer ni dayung dia contoh biasa standard panjang ni. Kalau samurai tu dia lebih panjang. Itu lebih mahal lah harga dia. Setelah selesai, pemangsa air tawar ini perlu segera dimasukkan ke dalam akuarium dengan bantuan pam udara atau pengaliran air. Ini bertujuan meningkatkan oksigen dalam air yang dapat membantu ikan pulih lebih cepat. Amati dengan teliti. Ia biasanya akan mula menunjukkan tindak balas sedikit demi sedikit bergantung kepada daya si ikan. Tidak perlu memaksa ikan untuk bergerak, hanya memastikan persekitaran tenang dan bebas dari gangguan untuk mengurangkan stres pada ikan. Dengan cara ini, ia akan sedar dalam waktu yang singkat. Memang saya nampak daripada awal ikan ni PLJ, tapi saya beli je lah sebab saya tahu benda ni boleh dirawat. Jadi ikan tu pun bila dah PLJ, harga dia turun, dia tak mahal. Sebab sebelum ni saya dah frasa satu ikan mati. Tiba-tiba saya tak tahu kira tu pamosak kan. Hikmat Wan Effendi dan rakannya mendapat permintaan tinggi. Kali ini mereka menerima tempahan luar kawasan di Semenyih Selangor. Bagi anak jati Kelantan ini, dia perlu menyusun waktu berdasarkan lokasi yang diterima oleh pelanggan. Kadang-kadang tu satu bulan tu tak keluar sebab tak ada order. Keluar sekali je. Dia bergantung kepada order sebenarnya. Jadi kena kumpul betul-betul order lah. 4 orang. Sebagai pelanggan setia, Fadil Abdullah, 44 tahun, arowana spesies super red yang dibelanya memerlukan penjagaan khusus. Baginya tidak salah sekiranya dia berhabis wang ringgit untuk perkara yang diminati. Ada orang tengok ikan macam ikan arowana hanya seekor ikan saja. Dia tak nampak apa.
Tapi pada kita yang minat, kita nampak benda tu lain. Bila kita tengok arwana je, kalau dekat kedai ikan tu mesti singgah sekejap. Nak tengok dulu apa spek dia. Ikan tu pendek ke, panjang ke, dayun dia turun ke, tidak ke, mulut dia PLJ ke, tidak ke, mata dia drop ke, warna dia, kita macam tu. Tapi kalau yang tak minat ni, dia senang kan, dia seekor ikan saja. Kosong, dia tengok kosong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Fadil eh? Mari masuk. Okey, Abang Fadil? Saya. Okey. Masuk. Salam. Jadi hari ni nak buat grooming apa? Dayung, turun dayung, betul dekat dayung tu ada apa? Biji tu kan. Lepas tu PLJ mulut dia dengan koyak dia punya sirip. Okey, jom kita tengok ikan dulu. Okey, jom ke atas. Rawatan dan dandanan yang dilakukan 2 bulan lalu sudah membuahkan hasil. Namun memerlukan penjagaan susulan. Memandangkan Super Red yang dibelinya memiliki peratus laku jual PLJ yang rendah, maka banyak kecacatan si ikan yang memerlukan rawatan. Memang saya nampak berdawai ikan ni PLJ, tapi saya beli je lah. Sebab saya tahu benda ni boleh dirawat. Jadi ikan tu pun bila dah PLJ, harga dia turun, dia tak mahal. Sebab sebelum ni saya dah frasa satu ikan mati, pam akuarium tiba-tiba saya tak tahu akuarium tu pam rosak. Jadi saya beli 3,000. Sememangnya teritori bagi seekor arowana memerlukan tangki berisi padu 200 liter. Namun, keadaan itu agak mencabar untuk memujuk ikan hiasan milik Fadil yang memakan masa hampir 15 minit. Faktor diameter akuarium yang agak tinggi memberi ruang yang agak besar buat arowana ini meloloskan diri. Percaya akan kemahiran yang dimiliki Effendi dan rakannya sebagai peminat ikan hiasan, dia tidak kisah asalkan wang yang dibayar berbaloi dengan khidmat yang diberikan. Dia maintenance dia, kalau macam ni yang kena yang PLJ tu memang ada maintenance lah. 2-3 bulan sekali. Itu pun ikut pada keperluan ikan lah. Kalau nak buat, kita kena panggil ya. Sebenarnya kita boleh buat sendiri, tapi tak payahlah. Kita bagi yang specialist. Dia orang hari benda ni lagi expert kan. Kita nak cuba-cuba buat kan, tak perfect kan. Kalau nak maintenance dia, itu atas bergantung pada ikan. Kalau tak, biasa dia punya makanan je lah. Makanan, tukar air seminggu sekali. Masalah yang dihadapi ikan milik Fadil adalah deformasi, di mana keadaan bibir yang tidak simetri atau terlekat yang boleh menyebabkan kesukaran untuk makan dan berburu. Mungkin juga disebabkan faktor genetik yang mempengaruhi bentuk dan fungsi bibirnya. Langkah mencederakan bahagian bibir ikan bertujuan untuk membentuk formasi baru yang lebih simetri dalam tempoh 2 hingga 3 bulan mendatang. Selepas itu, serbuk kuning disapukan pada luka akibat dirawat untuk menghindari daripada sebarang jangkitan. Jadi kalau tak nak ikan tu dapat penyakit, kena jaga air dan makanan lah. Jadi untuk lebih waspada, satu pemilik ikan kena ada standby satu ubat lah. Satu ubat tu maksudnya, satu ubat tu boleh cover semua bagai penyakit. Jadi untuk mendapatkan penyakit, contoh tip scale, insang putus ke air sejuk, standby punya ubat satu lah. Setiap kali berjaya merawat dan mendandan ikan, satu kepuasan buat Effendi kerana dapat memberi khidmat kepada mereka yang turut menanam minat sepertinya. Bahkan, mahu memandang serius terhadap pekerjaan sambilannya itu. Jadi kalau boleh nak jadikan perdana ikan ni jadi satu kerjaya yang profesional lah orang kata. Biarpun bukan pendapatan utama, ketekunan Effendi dalam memanfaatkan minatnya ini mampu diterjemahkan dalam bentuk wang ringgit. Tidak banyak, namun bersyukur kerana dia ikhlas menawarkan khidmat kepada mereka yang menginginkan sentuhannya. Sampah lah, sampah yang dia orang buang daripada rumah lah. Sabur, beru. Biasanya kalau dekat tempat
food court lah. Food court tu banyak lemak. Kita ni nak bagi kelesan dekat orang. Kita ni, kita ikhlas kerja ni. Biasanya kita ni macam hero tak menendang lah. Cabaran utama kita untuk dapat kerjasama daripada masyarakat. Jangan buang sampah ke dalam sistem pembentungan. Paip-paip pembentungan kita selalu tersumbat dengan grease dan lemak. Proses ni orang kata berantai. Bila kita buang dan dia mengakibatkan kacau ganggu di loji, jadi kita tak boleh nak merawat air dengan baik. Dia akan mengganggu juga kita punya sumber bekalan air. Kegunaan air bersih dalam kehidupan harian adalah sangat penting. Memasak, membasuh, membersih diri, kesemuanya memerlukan air bersih. Dan tahukah anda apakah kesudahan air yang telah digunakan ini? Air yang telah digunakan ini menjadi air kumbahan, dan air kumbahan adalah sesuatu yang sering berada di luar pandangan dan tidak terlintas langsung dalam fikiran. Walhal ia dihasilkan setiap hari oleh manusia. Dan tahukah anda apakah perjalanan air ini setelah ia digunakan? Majalah 3 pada kali ini akan membawa anda untuk mengikuti air kumbahan yang telah digunakan ini dari bilik air sehingga ke sungai setelah dirawat bersama Dr. Air Terawat. Penggunaan harian air domestik yang melalui singki dan tandas pasti akan melalui sistem pembentungan bersambung atau tangki septik yang akan berakhir di loji rawatan kumbahan untuk dirawat sebelum dilepaskan ke sungai. Menyelenggara pengoperasian kira-kira 22,000 kilometer paip pembentungan bawah tanah dan lebih 8,000 loji rawatan kumbahan serta stesen pam rangkaian. Amanah ini digalas Syarikat Pembentungan Nasional Indah Water Consortium Sendian Berhad atau IWK bagi memastikan rakyat menikmati persekitaran bersih dan bebas daripada penyakit bawaan air. Menguruskan sesebuah loji bukan tanggungjawab mudah. Antara cabaran sering dibangkitkan kepada Azian Ahmad selaku pengurus loji ialah kehadiran bahan buangan. Ada kalanya jenis yang di luar jangkaan bersama air kumbahan. Air yang datang kalau pada rumah dia hanya datang daripada toilet kita dan juga daripada singki rumah. Yang paling kerap kita dapat adalah macam sampah. Tapi apa yang kita dapat kadang-kadang sampah-sampah sarap yang menjangkaui kita punya sepatutnya tak masuklah kat dalam loji. Jadi kalau katakan kita tak dapat buang sampah tu, dia akan mengakibatkan kacau ganggu kepada peralatan di loji. Proses prarawatan yang akan menyaring semua jenis sampah daripada air kumbahan akan dilakukan terlebih dahulu sebelum proses seterusnya. Sampah atau objek-objek tidak berkaitan akan diasingkan mengikut kategori bagi memudahkan kerja-kerja rawatan. Di peringkat prarawatan tu kita perlu pastikan sampah-sampah, grit dan juga oil and grease tu kita kena buanglah atau kita asingkan dulu. Untuk pastikan tiada kacau ganggu kepada equipment yang berikut untuk proses berikut disebabkan oleh sampah-sampah yang ada dalam air kumbahan tu lah. Selepas kita dah melalui proses prarawatan, air tu dekat sini kita ada equalization tank ataupun balancing tank lah. So itu untuk memastikan flow yang masuk ni berada dalam keadaan yang baik sebelum kita pump ke dalam loji rawatan lah. Sebelum sampai ke loji, air kumbahan yang bercampur sampah itu akan melalui paip pembentungan bawah tanah. Ini boleh mengakibatkan lurang pembentungan tersumbat dan perlu diselenggarakan.
Penugasan kali ini diketuai Syamsul Chan, Juruteknik Operasi dan Penyelenggaraan. Antara tugasan pasukan operasi IWK adalah memeriksa lurang pembentungan yang telah ditetapkan secara berkala. Proses penyelenggaraan adalah bergantung kepada hasil pemeriksaan awal. Satu site tu pergi tengok keadaan trafik lah. Biasa ni kalau kebanyakan lah ni permissible line ni dekat tengah jalan. Jadi kita pasang kru untuk safety lah. Untuk public dan untuk kita jugalah. Kita sampai, kita check manhole semua, keadaan semua. Lepas tu kita nak apa tujuan kita nak buat CCTV ke atau untuk service line ke. Bagi pemeriksaan, IWK akan menggunakan alatan khas push rod CCTV bertujuan mendapatkan gambaran jelas keadaan di dalam paip pembentungan. Ia akan dimasukkan dari satu lurang hingga ke lurang seterusnya bagi melihat kelancaran aliran air kumbahan dan jika terdapat sebarang halangan. Di kawasan ini, jarak di antara lurang adalah 70 meter. Namun pemeriksaan terkekang di separuh jalan akibat timbunan sampah dan pasir yang menghalang laluan air kumbahan. Setiap lurang kumbahan akan berhadapan dengan halangan dan cabaran tersendiri. Cabaran tu ada yang dalam lah. Dalam tu kita ambil masa sikit lah. Biasa kalau kerja clearkan blokade tu 2 jam, 3 jam. Dengan cuaca, dengan trafik lagi, dengan orang lagi kan. Trafik tu biasa tempat sibuk ni dia penat sikit lah nak jaga trafik lagi kan, laluan orang. Bagi membersihkan paip pembentungan yang tersumbat, mesin jetter atau jet bertekanan tinggi akan digunakan di lurang berkenaan. Pemeriksaan lanjutan turut dilakukan menggunakan pol CCTV bagi mengenal pasti tahap halangan yang menjadi punca paip pembentungan tersumbat. Setelah jelas, kerja pembersihan dan penyelenggaraan kemudian akan dijalankan. Menggunakan air tekanan tinggi, paip akan bergerak menuju ke lokasi tersumbat sebelum ia ditarik kembali bersama hasil pasir dan sampah pelbagai jenis. Biasa sampah lah, sampah yang dia orang buang daripada rumah lah. Sampah, sabun, berus. Biasa wanita punya tu lah. Paling banyak pasir lah, pasir yang kita cuci. Pasir tu paling banyak sekali lah. Biasa kalau dekat tempat food court lah, food court tu banyak lemak lah. Kita cuci lah, cuci, angkat, bawa keluar, bawa balik ke loji lah. Berhadapan dengan pelbagai rintangan dan bau busuk, ia bukan menjadi penghalang kepada pasukan IWK untuk menjalankan tugasan harian mereka. Bagi mereka, ini tugasan yang telah diamanahkan perlu dijalankan tanpa mengharapkan sebarang pujian atau balasan. Kita ni nak bagi keresahan dekat orang. Kita ni, kita ikhlas kerja ni. Semangat nak kerja. Buat kerja ni kena ikhlas. Biasanya kita ni macam hero tak ditendang lah. Sebab kita buat ni untuk keresahan orang ramai lah, awam lah. Tugasan kali ini selesai setelah kamera berjaya sampai ke lurang seterusnya tanpa berhadapan sebarang halangan. Pemeriksaan dilakukan secara berkala bagi mengelak sebarang masalah yang boleh mengakibatkan limpahan air kumbahan. Sistem pembentungan yang lancar akan membawa air kumbahan terus ke loji rawatan. Bagi loji yang moden seperti di Bandar Tun Razak Ceras, ia menggunakan sistem tangki sequencing batch reactor SBR untuk melakukan sesi prarawatan. So di SBR tank ni, dia ada 4 proses rawatan. Yang pertama, kita panggil filling lah. Okay, filling iaitu pump daripada equalization tank tadi. So air tu kita akan pump ke SBR tank. So pada masa yang sama, kita akan bagi pengudaraan kepada air kumbahan tersebut lah. Sebab kita punya proses ni, dia 100% adalah biological proses. Di mana kita memang bergantung harap kepada mikrob yang ada dekat dalam air kumbahan tu. Jadi untuk memastikan mikrob tu berada dalam keadaan sihat,
So dia boleh buat kerja lah. Buat kerja tu bermaksud untuk menguraikan bahan organik yang ada dalam air kumbahan. Kemudian barulah air tu akan selamat untuk kita discharge lah. Udara yang dibekalkan secara berterusan perlu disebarkan secara menyeluruh. Ia dilakukan oleh bilah kipas yang berada di dasar tangki bagi memastikan tiada zon mati dan setiap mikrob mendapat udara yang mencukupi. Kalau kita pergi mana-mana loji rawatan kumbahan, yang paling penting adalah di aeration tank lah, jantung kepada treatment plant lah. Air kumbahan tu kita ada mikrob. So mikrob tu dia macam kita juga, dia perlukan makanan, dia perlukan udara untuk bernafas kan. Jadi kita supplykan dia udara tu untuk bagi dia bernafas dan juga dia punya food daripada air kumbahan tu lah untuk bagi dia buat kerja. Kalau air kumbahan dilepaskan sewenang-wenangnya ke mana-mana, so ini kan akan tentu akan menyebabkan penyakit bawaan air dan sebagainya. Jadi perlu dia dikumpulkan dan dialihkan ke loji rawatan kumbahan dan dirawat. Setelah dirawat, kita lepaskan semula ke sungai. Sistem pembentungan negara telah melalui evolusi sejajar dengan pembangunan negara. Sebelum tahun 1950-an, tandas tradisional seperti tandas curah dengan perkhidmatan Night Soil Man digunakan bagi mengurus sisa kumbahan manusia. Kini, sistem pembentungan negara adalah antara yang moden dan cekap. Ketua Jabatan Operasi dan Penyelenggaraan IWK, Insinyur Hussein Omar, adalah antara orang kuat IWK yang menggalas tanggungjawab memastikan sistem pembentungan berjalan lancar. Dengan bantuan kira-kira 3,000 kaki tangan operasi, beliau sentiasa berada di lapangan tanpa mengira masa dan keadaan. Seiring dengan kemajuan negara, kenaiktarafan loji merawat air kumbahan adalah penting demi kesejahteraan alam sekitar. Agak berbeza dengan negara-negara yang maju, jenis lojinya tak banyak. Lojinya besar-besar. Nak berbandingkan dengan kita ada banyak jenis loji. Ada jenis loji yang tradisional pun masih ada lagi. Ini dah antara loji-loji yang telah dibina sebelum Indowata wujud. Tapi sekarang ni mula kerajaan mengeluarkan dana untuk kita naik taraf kepada yang lebih moden, seperti mana hari ini yang kita tengok di Bandar Tun Razak ni. Air kumbahan selalu diabaikan kewujudan dan pengakhirannya oleh orang ramai. Biarpun seringkali dilupai atau tidak diambil peduli oleh orang ramai, namun bagi warga IWK, komitmen dalam melaksanakan tugas harian adalah keutamaan mereka demi kelestarian alam sekitar. Kalau air kumbahan dilepaskan sewenang-wenangnya ke mana-mana, so ini kan akan tentu akan menyebabkan penyakit bawaan air dan sebagainya. Jadi perlu dia dikumpulkan dan dialihkan ke loji rawatan kumbahan dan dirawat. Setelah dirawat, kita lepaskan semula ke sungai. Loji yang macam ni lebih daripada 50 unit yang kita ada yang begini dan mempunyai kualiti pengoperasian yang lebih baik, perawatan yang lebih baik, hasil yang dapat dikeluarkan, kualiti effluent yang lebih cantik dan memelihara keadaan sungai dan aluran air kita lah. Proses rawatan yang berlaku di tangki SBR ini adalah secara biologikal, iaitu dengan menggunakan tentera mikro yang terdapat di dalam air untuk melakukan kerja-kerja rawatan. Untuk mendapatkan saturasi mikrob yang tepat agar proses berlaku dengan sempurna, masa untuk ia membiak adalah faktor penting. Pusat Kajian Indah Water atau IWRC yang terletak di Titiwangsa, Kuala Lumpur menjalankan pelbagai kajian bagi mengenal pasti tentera mikrob yang tepat untuk mendapatkan hasil rawatan yang stabil. Mikrob yang bagus, kita dah identify lah certain mikrob tu. Jadi mikrob tu yang akan buat kerja lah. That's why bila macam kita buat pemantauan kualiti proses kita dekat dalam loji, kita akan ambil sampel daripada kolam, daripada tangki ni. Dan kita akan bawa ke lab untuk kita cek apa mikrob yang ada dekat dalam tu lah. So mikrob-mikrob ni yang kita pelihara dan kita nak pastikan di dalam keadaan baik untuk dia buat kerja.
Proses seterusnya selepas pengudaraan ialah pemendapan. Sementara mikrob melakukan tugas penguraian, air kumbahan terawat dan inap cemar akan terasing secara semula jadi dan turun ke dasar menjadi mendapan. Air kumbahan terawat kemudian akan dilepaskan ke sungai berhampiran. Baik, sekarang saya berada di takat lepasan akhir yang mana di sini merupakan tempat di mana effluent ataupun air kumbahan yang terawat akan dilepaskan. Dan menurut maklumat, sebanyak 22,000 kubik meter padu air akan dilepaskan di sini, yang mana dia adalah hasil kumpulan 20 sesi rawatan air yang mengambil masa lebih kurang 5 jam untuk setiap sesi, daripada air dimasukkan ke tangki melalui proses rawatan hingga dilepaskan di sini. Dan di sini air akan dilepaskan melalui sistem pengaliran ini hingga sampai ke Sungai Kelang. Efluent yang dilepaskan adalah bersih dan selamat serta menepati piawaian Jabatan Alam Sekitar. Mendapan inap cemar ataupun sludge yang terkumpul masih mengandungi air dan perlu diproses. Ia akan diproses untuk menjadi lebih pekat menggunakan larutan polimer bagi memudahkan proses pengasingan air dan juga mendapan. Kita akan campurkan kita punya larutan polimer dengan kita punya inap cemar yang termendap daripada proses SBR kita tadi. Basically, proses flocculation ini adalah proses penggumpalan kita punya pepejan. So, kita akan tengok formation of floc akan terjadi, iaitu penggumpalan antara solid dengan solid lah. So, after flocculation proses ni akan memasuki kita punya first equipment, mechanical thickener. Kita akan producekan thickened slush, iaitu slush yang dah pekat. Kita akan campurkan thickened slush dengan larutan polimer lagi sekali sebelum kita memasuki proses yang kita menggunakan tekanan tinggi untuk mengeluarkan lagi kandungan air di dalam kita punya inap cemar. Mendapan inap cemar yang telah dipekatkan kemudian akan melalui proses nyah air sehingga menjadi gumpalan kering yang dipanggil biopepejal. Ia kemudian akan dipindahkan menggunakan sistem tali sawat ke tempat pengumpulan biopepejal. Had pengumpulan inap cemar untuk loji ini adalah sebanyak 10 tan. Setiap 2 hari ia akan dimuatkan ke dalam tong pengumpulan dan akan diambil oleh kontraktor pelupusan untuk dibawa ke tapak pelupusan. Cabaran utama kita sebenarnya adalah untuk kita dapatkan kerjasama daripada masyarakat. Jangan buang sampah ke dalam sistem pembentungan. Jangan buang grease, lemak berlebihan ke dalam sistem pembentungan. Yang menjadi cabaran yang tinggi kepada kita dalam proses penyelenggaraan kita. Paip-paip pembentungan kita selalu tersumbat dengan grease dan lemak. Proses ni orang kata berantai. Bila kita buang dan dia mengakibatkan kacau ganggu di loji, jadi kita tak boleh nak merawat air dengan baik, dia akan mengganggu juga kita punya sumber bekalan air. Jadi benda-benda ni yang kita tak patut buang, kita elakkan buang. Sebab dia ada tempat pelupusan dia yang tersendirilah, bukan di laluan air kumbahan. Dalam usaha melestarikan alam sekitar, IWK telah mengorak langkah dalam inovasi sosialnya dengan mendekati komuniti setempat. Di Kuala Lumpur, IWK Eco Park yang terletak di pantai dalam menyediakan kemudahan sukan dan rekreasi. Taman awam ini adalah di atas loji rawatan kumbahan serantau Pantai 2 yang dibina Kerajaan Malaysia dalam langkah pemodenan sistem pembentungan. Jadi Eco Park ni, loji kita memang berada di tengah-tengah masyarakat. Loji-loji perawatan berada di bawah tanah. Di bahagian atas terbinanya facilities yang mana boleh digunakan oleh orang ramai. Jadi dengan keadaan begini merubah satu persepsi kepada masyarakat yang loji kumbahan ni perlu dijauhkan daripada masyarakat. So keadaan perawatan yang lebih moden dan lebih bagus sekarang ni, kedudukan loji rawatan kumbahan ni sebenarnya boleh bersama dengan masyarakat. Kotor, sukar dan berbahaya menjadi lumrah bagi warga IWK
yang memegang amanah dalam menguruskan sistem pembentungan di Semenanjung Malaysia dan Labuan sejak tahun 1994. Okay, walaupun kerja kita ni 3D, tapi kalau tak ada orang yang nak buat, siapa lagi yang nak buat kalau bukan kita lah. Of course kita rasa bangga lah. Satu kepuasan lah bila kita nampak air yang kita lepaskan tu memenuhi kriteria yang ditetapkan, boleh diguna pakai. Dan juga sekarang Indah Water pun ada bermacam-macam inisiatif being recognized daripada pelbagai pihak. Jadi kita secara tidak langsung sebagai kaki tangan Indah Water berasa bangga. Sebenarnya memang kita bekerja di Indah Water ni memang kita dinampakkan tidak popular lah. Walaupun pengurusan pembentungan ni tidak nampak secara zahir sebab setiap orang apabila masuk dalam tandas, flush, benda hilang. Semua orang kena faham dan tahu benda ni mesti akan mengalir pergi ke satu tempat tu perlu diuruskan. Dan siapakah orang yang menguruskan tu? Indah Water lah sebenarnya yang menguruskan perkara yang tidak nampak. Inilah wira yang tidak didendang. Satu perkhidmatan utiliti yang amat penting namun sering dilupakan. 3 dekad menabur bakti, IWK terus komited memastikan keselesaan awam dan alam sekitar terpelihara.